Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diafi dari kelas 59. Hari ni kita nak masuk pelajaran ke-20, penyebaran Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah. Hari ni kita belajar pasal perkembangan pendidikan zaman kerajaan Abbasiyah. So perkembangan pendidikan waktu zaman Abbasiyah ni dia merupakan antara asas yang terpenting bagi kerajaan ni. Sebab waktu zaman Abbasiyah juga perkembangan pendidikan dia lagi pesat nak bandingkan dengan kerajaan Umayyah. Sebabnya waktu zaman Umayyah dulu ada banyak pemberontakan, khususnya dari golongan Syiah. Waktu lepas tu juga waktu zaman Umayyah, khalifah diorang lebih tumpukan perhatian kepada penyebaran Islam dan membuka wilayah-wilayah baru. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Pertama sekali ialah aktiviti penterjemahan pelbagai bidang ilmu. Seperti mana yang kita tahu, Harun Ar-Rashid, khalifah kerajaan Abbasiyah ni, dia telah membina satu perpustakaan. Nama perpustakaan tu Baitul Hikmah. Baitul Hikmah tu dia menjadi pusat penterjemahan karya-karya Parsi, Yunani, India, Cina dan yang lama-lama untuk digunakan oleh rakyat-rakyat kerajaan Abbasiyah ni. Lepas tu kestabilan politik dan kewangan. Seperti mana kita tahu, waktu zaman Abbasiyah, kerajaan Islam diorang dah kukuh dah. Dia dah pegang 2/3 dunia. Seterusnya dasar kerajaan yang memberi keutamaan kepada ilmu pengetahuan. Yang macam saya cakap tadi, khalifah diorang memang utamakan pendidikan. Kreativiti ulama. Seterusnya, Islam menggalakkan umatnya supaya mengkaji. Kita tahu yang menuntut ilmu, hukum dia adalah wajib. Dia ada ilmu fardu ain dengan fardu kifayah, dan juga menuntut ilmu juga dianggap sebagai satu jihad. Seterusnya, hubungan diplomatik dengan negara-negara luar, usaha dan galakan para khalifah, dan kedudukan Baghdad yang menjadi pusat keilmuan dan perdagangan antarabangsa. Kota Baghdad ni dia dianggap sebagai pusat kecemerlangan ilmu yang terulung pada zaman tu. Institusi pendidikan. Waktu dulu, masjid selain daripada tempat ibadah juga ada diorang lakukan halaqah-halaqah ilmu. Contohnya kat sini Masjid Jami' Al-Mansur, dia memang terkenal sebagai pusat penyebaran ilmu. Seterusnya, Istana Khalifah. Istana Khalifah ni dia merupakan tempat untuk ulama' bermuzakarah dan menyampaikan ilmu. Bermuzakarah ni dia macam berbincang. Dia nak kongsikan pendapat, dia kasih pendapat dan sebagainya. Ketiga, perpustakaan. Seperti saya cakap tadi, Baitul Hikmah tu merupakan sebuah perpustakaan. Kat sini dia punya ni pusat pertemuan sarjana, pusat penterjemahan, pusat sumber, pusat penyelidikan ilmiah dan pusat latihan. Memang banyak tujuan boleh digunakan kat Baitul Hikmah ni. Yang keempat, pusat pengajian. Antara pusat pengajian yang terkenal ialah Madrasah An-Nizamiyah. Dia dibina oleh Nizam Al-Muluk. Dia merupakan menteri berketurunan Saljuk. Bidang ilmu pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah ni dia terbagi kepada dua. Satu yang berteraskan wahyu, lagi satu yang berteraskan akal. Kita masuk yang berteraskan wahyu. Yang berteraskan wahyu ada 4: tafsir, hadis, fiqh dan tauhid. Dia mostly ilmu keagamaan lah, senang cerita. Ilmu tafsir ni
tokoh dia dia ni Yahya bin Ziyad dan Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, mereka telah mengarang kitab Ma'ni Al-Quran dengan Tafsir At-Tabari. Manakala ilmu hadis ni ada banyak, Al-Bukhari, Imam Muslim, ada penyusun kitab Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ni semua tokoh dan dia punya ni lah karya. Ilmu fiqh pula ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ni semua ni lah, dia orang ada buat mazhab sendiri. Ni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan yang kita guna ni mazhab Syafi'i, lepas tu mazhab Hanbali. Dan semua mazhab ni diguna pakai sehingga ke hari ni. Okey, yang last sekali ilmu tauhid. Perkembangan ilmu falsafah yang bersumberkan falsafah Yunani telah memberikan kesan buruk terhadap akidah umat Islam. So, karya dari Yunani ni yang diorang telah terjemahkan, dia beri kesan buruk kat akidah. Ya, dia ada setengah bertentangan. So, ada antara ulama ni dia bantu untuk memurnikan balik akidah Islamiah. Ni Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Ghazali. Okay, seterusnya ilmu yang berteraskan akal. Okay, kita mulakan ni, ilmu hisab. Ilmu hisab ni sebenarnya matematik. Dia hisab maksudnya menghitung. Macam tu lah. Okay, tokoh dia Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ni dia telah mencipta algebra seperti mana yang kita telah belajar dalam subjek matematik, yang huruf-huruf tu. Tu telah dicipta oleh tokoh Islam. Beliau juga telah memperkenalkan sistem angka dalam abjad Arab. Macam dia perkenalkan sistem angka tu macam nombor lah. Okay, seterusnya ilmu falak. Falak ni dia pasal bintang-bintang, pasal ni lah benda langit atas kita ni. Tokoh dia Al-Batani. Dia telah menemui cara mengukur jarak antara bumi dan matahari. Beliau juga telah membuat jadual pergerakan bulan dan bintang. Dia telah mengkaji bulan bintang tersebut. Dan beliau juga merupakan orang yang pertama mencipta alat pengukur sudut. Nama dia Astrolabe. Okay, seterusnya ilmu kimia. Nama tokoh dia Jabir bin Hayyan. Beliau telah mencipta, telah menjumpa lah asid sulfurik. Kita dah belajar dalam chemistry, asid sulfurik ni memang banyak lah gunaan dia. Seterusnya ialah teori penghasilan petroleum dan alkohol. Petroleum dan alkohol ni merupakan antara bahan yang masih diguna pakai sehingga ke hari ini. Petroleum juga merupakan salah satu bahan bakar yang penting pada dunia masa kini. Dan telah membaiki proses pembuatan kaca. Okay, ilmu fizik pula Al-Hasan bin Al-Haytham. Beliau telah menghuraikan proses pembalikan cahaya pada retina. Retina ni ada kat mata kita. Dia cahaya masuk. Lepas tu telah mencipta cermin mata. Cermin mata yang kita pakai ni, yang tu telah asalnya telah dicipta oleh tokoh Islam. Selain itu telah menjelaskan lapisan-lapisan mata serta proses penglihatan dan telah menyukat kelajuan bunyi dan cahaya. Okay, seterusnya geografi. Asy-Syarif Al-Idrisi. Dia merupakan orang yang pertama menghasilkan peta dunia dalam bentuk globe yang bulat tu. Dan juga telah memberi ukuran yang tepat tentang keluasan bumi. So, okay, seterusnya ilmu perubatan. Ibn Sina memang terkenal lah. Dia telah menjelaskan kesan kuman dalam penyakit dan juga telah menjelaskan teori jangkitan virus. Beliau juga telah mencipta ubat untuk penyakit kronik dan mencipta picagari ubat bius dan benang khusus untuk jahit luka pembedahan. Ibn Sina ni memang terkenal lah. Dia punya hasil kerja dia semua, memang dia punya karya semua orang guna pakai sehingga ke hari ni. Ya, betapa hebatnya tokoh-tokoh Islam pada zaman tersebut.
Okey, kepentingan ilmu pengetahuan. Kesepaduan ilmu antara fardu ain dan fardu kifayah melahirkan umat yang kuat fizikal dan mental. Seterusnya, bagi mencapai kejayaan dan kemajuan. Sebab kerajaan Abbasiyah begitu maju, ilmu pengetahuan ni merupakan salah satu faktor penting menyebabkan kerajaan Abbasiyah telah mencapai zaman kegemilangannya. Kesan perkembangan ilmu Abbasiyah kepada Eropah. Perkembangan ilmu telah memberi kesan kepada Eropah hingga tercetusnya zaman pembaharuan, iaitu Renaissance. Kita ada belajar dalam sejarah, sebab sebelum ni Eropah dia telah mengalami zaman gelap. Zaman gelap ni dia macam rakyat dia semua dia anggap bahawa ilmu tu semua tak penting, dan memang zaman tu memang serabut lah. Dia yang waktu zaman tu yang berkuasa ialah pihak gereja. Dia dekat gereja tu pula dia sifat mengungkung, dan dia macam lebih pentingkan ilmu-ilmu keakhiratan. Dia macam ilmu-ilmu yang macam yang tadi tu dia tak pentingkan langsung. Okey, seterusnya perkembangan ini juga mendorong orang-orang Eropah untuk memulakan pelayaran mereka, terutamanya ke negara-negara Islam, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang baru diterokai. So bila kerajaan Abbasiyah ni dia dah semakin berkembang, dan dia macam bila Eropah pun sampai dah notice kerajaan ni, so orang-orang dekat Eropah ni dia bila zaman Renaissance ni, dia orang punya semangat inquiry dia semakin tinggi. So dia macam semangat ingin tahu dia macam lagi tinggi. So dia orang nak meneroka, nak belajar lagi banyak benda. Terakhir ialah hasil karya umat Islam telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa, termasuklah dalam bahasa Hebrew dan Latin. Macam kita buat awal-awal lah. Bukan kita, macam diorang buat awal-awal. Waktu awal-awal diorang terjemahkan karya Parsi dan Yunani untuk kepada bahasa Arab untuk diorang guna. So sekarang bila kerajaan Abbasiyah dah hasilkan karya diorang sendiri, diorang pula yang terjemahkan. So macam dah nampak lah kita punya karya tu memang berkualiti dan memang boleh diguna pakai. Okay, sekian, terima kasih.